إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita meneliti kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah, dan hari ini adalah majlis ketiga pembacaan kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman dan juga kebaikan buat kita semua biiznillah Subhanahu Wa Taala di dalam memahami perbahasan ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti berkenaan dengan mukaddimah yang didatangkan oleh Sayyiduna Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, dan Alhamdulillah hari ini kita akan sambung majlis pembacaan ketiga ini kita akan menyambung sambungan ucapan beliau, iaitu yang sebelum ini beliau menyatakan bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan penghafazannya, iaitu penjagaan hadis-hadis ni, memastikan hadis Nabi ini terus terjaga, sama ada dengan cara menjaganya dalam dada, iaitu menghafaznya, atau menjaganya dalam bentuk tulisan supaya ia dapat terus diwarisi kepada generasi yang seterusnya. Jadi Alhamdulillah, kata beliau, oleh sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan antara jalan yang paling dekat kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama beliau mendapati masyarakat pada zaman beliau sudah tidak mempunyai semangat yang kuat untuk menghafaz hadis Nabi, iaitu menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya beliau merasakan perlu dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Maknanya dalam banyak-banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau ingin memilih hadis-hadis tertentu yang penting dan diperlukan oleh masyarakat. Dalam masa yang sama beliau juga ingin mendatangkan hadis itu secara ringkas, iaitu tidak didatangkan sanad yang menyambungkan di antara beliau sampai kepada Rasulullah. Main tak disebut sanad, saya dapat hadis ni daripada siapa, siapa tu daripada siapa, syekh tu pula daripada siapa, sampai kepada sahabat. Beliau tidak datangkan senarai nama perawi yang menghubungkan beliau dengan Nabi alaihi salatu wasallam, kerana beliau nak fokuskan kepada masyarakat, bukan nak fokuskan kepada ulama hadis. Kalau ulama hadis, mereka akan terus pergi kepada kitab-kitab besar, kitab Sahih Al-Bukhari, boleh rujuk terus kitab-kitab hadis. Tapi beliau ingin memberikan kepada masyarakat pengetahuan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Maka oleh kerana fokus kitab ini adalah kepada masyarakat, maka beliau menghazafkan, tidak mendatangkan senarai nama para perawi hadis yang menyambungkan di antara beliau dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya ar-rawi al-a'la, iaitu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mendengar atau meriwayatkan langsung hadis ini daripada baginda Nabi alaihi salatu wasallam, dan besar harapan beliau supaya hadis-hadis yang beliau datangkan ini akan menjadi satu kemudahan bagi masyarakat untuk menghafaz hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau nak jaga dalam bentuk tulisan pun senang, setiap rumah boleh simpan satu. Zaman dulu kalau nak simpan kena catat.
Kita boleh bayanglah suasana zaman dulu nak menyimpan hadis dalam bentuk catatan. Maknanya kalau hadis itu banyak, takut tak ada semangat lah nak tulis. Para ulama hadis saja yang bersemangat, mungkin masyarakat awam mungkin tak bersemangat. Nak tulis sampai 7,000 hadis, tak apalah. Tak apalah, khair insyaAllah. Moga-moga berkat. Dia pula doakan orang lain. Padahal dia tak buat dah. Jadi kalau sekadar 300 hadis yang kurang sebenarnya, buku ni beliau mencatatkan 297 hadis. Nanti kita akan tengok kiraan sebab ada sikit perbezaan antara nusrah hadis kita dengan nusrah yang ada pada Ustaz Yusof kita. Pada Ustaz Yusof 298 kan? 296 Dalam nusrah yang saya catat kiraannya 297. Tak apa, nanti kita akan tengok di mana perbezaan nusrah kita dengan nusrah Ustaz Yusof kita. Jadi sekadar 297 atau 296 hadis untuk dicatat tu, dengan masing-masing mencatat, okeylah, taklah susah sangat. Sebab zaman dulu, macam kita semesti maklum, mana ada buku yang bercetak. Cetakan buku ni baru lagi. Zaman dulu siapa nak kitab, dia kena sama ada dia sendiri salin atau dia upah orang untuk salin. Dulu ada satu pekerjaan yang hari ni dah tak ada lah. Dia panggil an-nasikh. Iaitu mereka yang yang tolong catat hadis, salin balik. Maksudnya kalau contoh saya nak dapatkan kitab Fathul Bari contoh, maka saya pakat dengan satu orang. Boleh tak awak tolong salin kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Saya nak satu nuskhah. Dia kata boleh. Okey, berapa upah? Kita tanya dia. Dia kata okey, upahnya 200 dinar. 1 dinar 1,000, 200 dinar, ayo. Boleh kurang sikit. Contoh. Okeylah, kita bagi kurang sikit lah. Dah buat tawar-menawar begitu. Dia pekerjaan zaman tu macam tu. Berdasarkan ni lah kesepakatan. Okeylah, 10 dinar. 1 dinar bersamaan dengan lebih kurang RM1,000 Malaysia. 10 dinar, RM10,000. Okey, tawakal Allah. Saya pun bagi. Dia pun cakap, okey, insyaAllah saya jangkakan dalam tempoh 3 bulan, tuan jumpa saya. InsyaAllah, siap. Jadi, dia tiap hari akan catat. Dia ada nusrah. Dia dapatkan satu nusrah, dicatat. Lepas tu bagi pada saya. Atau kalau saya tak nak upah orang, sampai 10 dinar nak kena bayar. Banyak duit saya kan, mana ada duit. Okey, saya sendiri yang catat. Saya catat lah. Itu zaman satu ketika dahulu. Jadi, oleh kerana nak menjaga hadis ini satu benda yang penting, sama ada penjagaan dari sudut hafalan. Dan besar cita-cita saya juga sebenarnya untuk majlis ini dapat kita sama-sama menghafaz hadis-hadis yang didatangkan. Tapi tak tahulah macam mana nak buat tu. Takut tuan-tuan nanti kena hafal, lepas tu kena okey, sila baca. Udah daripada ramai-ramai ni, udah jadi 2-3 orang. Udah je seorang yang datang. Habis saya sebut, kami ada hair. Okey. Jadi oleh kerana benda itu sukar kalau hadisnya banyak, maka beliau nak pilih hadis-hadis yang tertentu, yang jumlahnya lebih kurang 297 hadis. Jadi sekadar nak salin 297 hadis, okey kot kan. Jadi itu tujuan beliau, supaya hadis Nabi itu terjaga di sisi masyarakat, menjadi pegangan masyarakat. Jadi kitab ini besarlah harapan beliau untuk dijaga, sama ada di sudut catatan atau di sudut hafalan, supaya dalam hidup masyarakat ni dia pusing macam mana pun, otak dia akan berlega dalam 297 hadis yang terpilih. Lalu itulah asal ceritanya. Jadi insya-Allah hari ini kita tengok sambungan ucapan Sayyiduna Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, iaitu pada ucapan beliau berbunyi fawaqa'ali an yakuna kitabal Bukhari. Dan alhamdulillah malam tadi sempatlah saya terjemah sikit sampai lebih kurang setengah jam sebelum subuh tadi. Alhamdulillah siap. Jadi baru siap terjemahan mukadimah je lah. Kalau tuan-tuan buka di dalam grup surau tu, ada PDF yang saya datangkan. Tengok di muka surat yang keempat, kita akan tengok. Kalau siapa yang tak ada kitab, boleh tengok di muka surat yang keempat dalam PDF yang saya send dalam grup surau. Jadi sikit-sikit lah. Setiap minggu saya terjemah sikit-sikit. Jadi majlis khatam tu kita boleh cetak terus kitab, insyaAllah. Okey. Tapi rasanya saya kalau cetak tu saya bagi hadiah free lah kat tuan-tuan. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi tak janji. Tiba-tiba kalau tak hadiah juga jangan tuntut. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i mukhtasarihi ala sahihil imam al-Bukhari al-ma'ruf bi jam'in nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Dalam nuskah tu kebetulan tadi saya kelang kabut keluar, terlupa saya musuh apa. Boleh tengok tak di musuh aku apa? Pada ucapan fawaqa ali an yakuna kitab al-Bukhari. Muka surat yang kedua Safha muka surat yang nombor 2 cuba tengok muka surat yang kedua. Dalam PDF yang saya terjemah tu baru send dalam grup tadi, muka surat yang keempat. Jumpa tak? Fawaqa ali an yakuna kitab al-Bukhari. Jumpa muka surat yang kedua. Saya yang kelang kabut keluar tadi, udahnya terlupa pula kitab. Dah pegang dah kitab tadi, dah tinggal kat rumah. Alhamdulillah. Okey. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fi jam'in nihayah fi bad'il khairi wal ghayah bi sanadina ilaih fawaqa'a li an yakuna kitab al-Bukhari likaunihi min asahhiha wa likaunihi rahimahullahu kana minas salihin wa kana mujabad da'wah wa da'a liqari'ihi. وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن كتاب البخاري ما قرئ في وقت شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق قط. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Kita lihat terjemahan dia. Setelah Al-Imam Ibn Abi Jamrah menyatakan bahawa peri pentingnya masyarakat ini didedahkan dengan hadis Rasulullah dan disebabkan jiwa masyarakat dah tak apa nak semangat, maka beliau nak pilih hadis Rasulullah daripada kitab-kitab hadis yang muktabar. Lalu kata beliau, maka telah tetaplah buat saya. Setelah beliau fikir, tetaplah kata beliau buat saya untuk kitab tersebut, iaitu kitab yang saya nak pilih. Hadis-hadisnya daripada kitab itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi setelah beliau mungkin istikharah atau mengambil pandangan orang, atau beliau memikirkan dalam banyak-banyak kitab hadis nak pilih kitab mana yang nak diringkaskan. Sebab kitab-kitab hadis biasanya jumlah hadisnya banyak. Maka beliau nak pilih kitab-kitab hadis yang nak diringkaskan, nak dipilih-pilih hadisnya. Maka kata beliau tetaplah, akhirnya telah tetaplah dalam diri beliau untuk kitab tersebut yang nak dipilih oleh beliau itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kerana kitab itu adalah daripada sesahih-sahih kitab. Kerana dalam banyak-banyak kitab hadis, kitab Sahih Al-Bukhari adalah daripada sesahih-sahih kitab. Ini ada khilaf sikit di kalangan para ulama. Dalam banyak-banyak kitab hadis apa yang paling sahih? Peringkat awal ada para masyayikh yang berpendapat dalam banyak-banyak kitab yang paling sahih adalah Muwatta, kalangan Al-Imam Malik. Tetapi akhirnya pandangan yang kuat mengatakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim adalah Sahihul Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim. Kemudian di antara Sahih Bukhari dengan Sahih Imam Muslim pula berlaku perbezaan pandangan kalangan para ulama, mana yang paling kuat, mana yang paling bagus. Dua-dua bagus, tapi antara Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim, mana yang lebih tinggi nilai mutunya? Maka ramai para ulama berpendapat Sahih Al-Bukhari lah yang paling tinggi mutunya. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti bahawa Sahih Al-Bukhari ini telah dihasilkan dengan penuh susah payah oleh Al-Imam Al-Bukhari, dengan penuh susah payah. Kata beliau, kharrajtu kitab as-sahih min zuha'i 600,000 hadithin fi 16 sanatan. Saya telah mengumpulkan hadis-hadis daripada yang saya muatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, saya pilih dan saring daripada 600,000 hadis. Yang saya lakukan proses saringan itu dalam tempoh
16 tahun. Dalam tempoh 16 tahun beliau saring betul-betul daripada hadis-hadis yang beliau dapat sementara beliau pergi berkelana daripada satu tempat ke satu tempat demi menjejak para ulama hadis. Akhirnya beliau telah dapat mengumpulkan 600,000 hadis. Daripada 600,000 hadis itu beliau saring pilih yang paling sahih. Lalu beliau dapat menghasilkan kitab Sahih Al-Bukhari yang jumlah hadisnya adalah 7,658 hadis. 7,658 hadis. Daripada 7,658 hadis tu Al-Imam Ibn Abi Jamrah pilih pula 297. Maknanya daripada sejumlah hadis-hadis yang begitu penting ini, Al-Imam Ibn Abi Jamrah telah memilih pula sebanyak 297 ataupun 296 berdasarkan nuskah sahabat kita Ustaz Yusof. Dan ini adalah kerana apa beliau memilih? Kerana apa Sahih Al-Bukhari yang telah menjadi pilihan Al-Imam Ibn Abi Jamrah? Lalu kata beliau, kerana kitab itu adalah daripada sesahih-sahih kitab. Jadi tak timbullah hadisnya hadis dhaif. Sebab dalam perbahasan hadis dhaif, dia boleh menjadi sandaran kita dari sudut menggalakkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang sudah diketahui hukumnya. Dipanggil fadailul a'mal. Dalam masa yang sama, hadis dhaif juga boleh dijadikan sandaran para fuqaha untuk menetapkan sesuatu perbuatan itu adalah makruh atau sunat. Tapi tak sampai kepada tahap boleh dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan satu perbuatan atau mewajibkan satu perbuatan. Hadis dhaif hanya boleh untuk menjadikan atau menjadi sandaran bahawa satu perbuatan itu berstatus sunat atau makruh. Dia boleh sampai tahap tu untuk apa? Untuk hukum. Dalam masa yang sama untuk mewajibkan tak boleh, mengharamkan tak boleh, dan dijadikan sebagai sumber pegangan dalam akidah. Maksudnya dianggap sebagai ini adalah akidah yang kalau kita tak setuju membawa kepada kemurtadan, tak boleh juga dengan hadis dhaif. Kerana hadis dhaif tidak boleh menjadi dalil untuk menetapkan isu-isu akidah yang membawa kepada kemurtadan sekiranya ditolak. Jadi hadis dhaif mungkin akan timbul pelbagai perbahasan kalau beliau pilih kitab-kitab hadis yang terkandung hadisnya dhaif. Contoh kalau beliau pilih 300 hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari juga, tapi dalam isu kesufian, dalam isu kita kata adab, dari sudut adab. Sebab kita Al-Adabul Mufrad ni cerita tentang adab-adab Islam. Jumlah hadis kat 1,000 lebih. Jadi mungkin peranannya itu tidak melebar. Tapi kalau hadis sahih, maka dia berperanan dengan peranan yang agak luas. Maka kata beliau, saya pilih Sahih Al-Bukhari kerana ia adalah daripada sesahih-sahih kitab. Dan kalau ikut pandangan yang kuat, kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quranul Karim. Selain daripada itu, kenapa lagi? Dan kerana beliau, iaitu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, kata beliau, kerana beliau, iaitu Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, semoga Allah telah merahmati beliau, satu ketika dahulu adalah daripada orang-orang yang soleh. Dalam masa hidup Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari dahulu, satu ketika dahulu, sewaktu beliau masih hidup, beliau adalah orang-orang yang soleh. Jadi selain daripada kitabnya adalah kitab yang sahih, beliau pun orang yang soleh. Kitabnya sahih, orangnya soleh. Subhanallah, orangnya baik, sangat baik. Dan dalam masa yang sama lagi, kata beliau, beliau juga satu ketika dahulu adalah orang yang mustajab doa. Kerana orang soleh ni biasanya orang Melayu kita kata mulut masin. Mulut masin maksud dia, kalau dia doa tu biasanya mustajab. Bukan kerana dia tu ada power, tidak. Tapi kerana dekatnya dia dengan Allah, menyebabkan Allah menunjukkan antara karamah seseorang yang saleh, antaranya adalah bila dia berdoa cepat mustajab. Kerana sebenarnya apa yang kita doakan semua mustajab. Mana ada doa kita tak mustajab?
Apa yang kita doakan semuanya mustajab. Cuma mustajab doa kita tu bergantung. Sama ada yang kita mohon dapat macam yang kita nak dengan segera, atau yang macam kita minta tu dapat tetapi lambat, atau yang kita minta tak dapat tetapi Allah kabulkan doa kita dengan memberi benda yang lebih bagus daripada apa yang kita minta. Atau Allah kabulkan doa kita dengan tidak memberikan apa yang kita minta. Sebaliknya menggantikan dari sudut kenikmatan di dalam syurga kelak. Jadi sebab itu bila kita berdoa, maka doa itu telah mustajab. Okey. Cuma yang dimaksudkan beliau ni mustajab doa, iaitu apa yang beliau minta jadi sungguh. Sama ada cepat atau lambat. Manakala doa kita pula mustajab juga. Tapi mustajab ikut peringkat. Yang pasti jangan risau. Bila kita dah menadah tangan ke Tuhan tu mustajab dah. Cuma serah ke Tuhan lah untuk tentukan waktu bila doa kita mustajab. Dan nak tentukan apakah yang kita minta tu dikabulkan atau tidak secara persisnya. Atau Tuhan tukar dengan yang lebih baik. Atau Tuhan tak bagi di dunia tapi bagi di akhirat. Serah ke Tuhan. Sebab yang memberikan taufik, yang memberikan ilham untuk kita tarah tangan tu adalah Allah. Kalau tidak dengan izin Allah, tak nak kita tarah tangan. Takkan ada seseorang angkat tangan minta kat Tuhan, diminta ke makhluk dulu. Tapi yang menggerakkan hati kita untuk mengangkat tangan kepada Allah, itu adalah Allah. Bila Allah yang telah mentakdirkan untuk kita berdoa, maka Allah lah yang akan mustajabkan doa kita. Jangan sangka buruk dengan Tuhan. Jadi kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, selain daripada Sahih Al-Bukhari ni kitab yang tinggi mutunya. Selain itu, Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab ini juga adalah orang-orang soleh. Beliau juga bukan sekadar orang soleh yang kita lihat akhlaknya baik, tetapi karamahnya zahir, iaitu doanya mustajab. Daripada doa yang mustajab ini, kata beliau, dalam keadaan beliau telah mendoakan kebaikan buat orang yang membaca kitab tersebut. Jadi disebabkan Al-Imam Al-Bukhari ni orang saleh dan doanya mustajab pula, dan dalam masa yang sama beliau pernah mendoakan agar Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada sesiapa sahaja yang membaca kitab beliau, maka ini semuanya menguatkan lagi perasaan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah untuk memilih Sahihul Bukhari sebagai kitab utama beliau untuk dipilih hadis-hadis daripada kitab ini, lalu dibukukan dengan kitab yang baru yang namanya Jam'un Nihayah, yang merupakan ringkasan ataupun hadis-hadis pilihan daripada Sahihul Bukhari. Kerana sekurang-kurangnya, walaupun masyarakat mungkin tak sempat nak baca 7,658 hadis tu, tapi sekurang-kurangnya pernahlah lalu 297 hadis, dan hadis tu pula memang asalnya daripada Sahih Bukhari. Moga-moga yang membacanya mendapat keberkatan doa Al-Imam Al-Bukhari. Nak katanya orang dulu tuan-tuan, dalam doa dia tak lokek kepada umat Nabi SAW. Dia tetap mendoakan umat Nabi. Kalau kita baca dalam kitab Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi doa, terasa beruntung jadi umat Rasulullah. Beliau mendoakan seluruh kaum muslimin. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang soleh, dalam doa mereka tak ada istilah aku doa orang tertentu yang ni lantak lah kau, yang ni aku tak nak doakan. Tak ada. Semua orang mukmin, semua orang muslim, tak kira jahat, tak kira baik, semuanya dimohon agar mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca dalam kitab Al-Imam An-Nawawi contoh, baru ni kami baca Al-Majmu'. Setiap hari Selasa kita orang buat muzakarah. Kitab Al-Majmu'. Kitab tu kalau ikut adatnya orang tak baca dah. Saya pun mula-mula ajak Ustaz Nasir, Ustaz Nasir baca kitab sama-sama, jomlah murid-murid Ustaz, kita dah duduk satu taman ni, jom kita baca sama-sama. Dia kata bagus juga tu, jom kita baca Majmu'. Terkejut ke saya, Majmu', kita baca kitab ringkas dulu ke sahabat. Majmu' tinggi sangat kan. Dia kata kalau kita tak baca Majmu', bila kita nak baca? Kitab tu ada di dalam rak aja, udahnya kitab tu berdebu nanti. Saya fikir betul juga, tawakal, baca kitab Majmu'. Bila baca Muqaddimah, Al-Imam Nawawi kata, aku mendoakan orang yang aku cintai dan orang yang mencintaiku, dan ku doakan moga-moga Allah bagi kebaikan kepada semua kaum muslimin.
Dalam doa Al-Imam An-Nawawi. Sebab tu berkat doa orang soleh ni, walau orang jahat di kalangan orang Muslim pun, dia tetap dalam naungan rahmat Allah biiznillah. Cuma bukanlah itu alasan, tak apa saya buat dosa pun saya telah mendapat kebaikan doa orang-orang soleh. Jangan begitu pula. Cuma kita sendiri yang minta dijauhkan Tuhan daripada terjebak dalam dosa ni, bila kita tengok ada orang yang dia belum lagi mendapat petunjuk Allah, dalam hati kata insya-Allah moga-moga dia akan terima sebab berkat doa orang soleh. Antaranya Imam Nawawi contohnya mendoakan semua kaum muslimin. Jadi sebab itulah Al-Imam Ibnu Abi Jamrah sangat tertarik untuk memilih kitab ini. Dan ada satu lagi yang disebut di sini, kata beliau, ada seorang lelaki, ini cerita pengalaman pula. Kalau tadi dari segi keberkatan, hadis Rasulullah, ini cerita pengalaman pula. Kata beliau, ada seorang lelaki yang telah saya menemuinya, yang beliau adalah daripada golongan para hakim, yang mereka memiliki pengetahuan, iaitu kata para ulama, pengetahuan terhadap ilmu hadis dan pengalaman permusafiran yang luas. Sebab para hakim zaman satu ketika dahulu, bila sebut hakim maknanya orang yang alim. Sebab satu ketika dahulu, hakim-hakim ni dia tidak akan memutuskan suatu hukuman berdasarkan hawa nafsu. Dia mesti berhukum berdasarkan undang-undang syarak. Jadi nak jadi qadi, nak jadi hakim, satu ketika dahulu mesti orang alim. Mana boleh orang tak alim jadi hakim? Zaman hari ini kita ada dua sistem kehakiman. Ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil. Orang mahkamah sivil tak perlu tahu hukum hakam. Dia bergantung kepada apa yang telah termaktub dalam buku undang-undang. Kalau di Mesir pula, para hakim kena belajar usul fiqh. Sebab nak memahami teks undang-undang, supaya mereka boleh istimbat daripada teks undang-undang tu berdasarkan konsep ilmu usul fiqh terhadap apa jenayah yang berlaku di Mesir. Okey, jadi kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, saya ada jumpa seorang. Dia tak katalah seorang lelaki, tapi kita faham terus sebab qadi zaman dulu orang lelaki, hakim zaman dulu dia mesti orang lelaki. Kenapa bukan orang perempuan? Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Boleh tak hakim tu di kalangan wanita? Jumhur kata tak boleh. Sebab orang perempuan biasanya dia agak sukar. Emosi dia agak terganggu kalau perbahasan yang dibincangkan itu jenayah. Jenayah. Dia punya emosi lembut. Kita orang lelaki, emosi kita emosi keras. Kita jenis mampu berdepan. Kita hati kering lah orang kata. Itu pun contoh macam Fadilatul Syekh Yusri pernah buat contoh. Kalau ada satu orang tengah buat maksiat, orang perempuan dia tak, orang perempuan yang baik biasanya dia takkan tengok, dia akan tutup mata. Malu. Orang lelaki takut tutup juga kan. Maknanya kalau isbat jenayah, orang lelaki dia lebih mundabit, dia lebih jelas kesaksian dia, sebab dia bukan nak kata orang lelaki ni kaki maksiat, tidak, tapi dia punya kemampuan untuk melihat benda-benda yang mengerikan, benda-benda yang memalukan. Dari sudut jenayah tu dia ada kemampuan, jiwa dia kental sikit. Ambil contohlah kalau ada orang aksiden kan, mana ada orang perempuan nak tengok benda-benda gitu kan. Tapi kalau orang lelaki dia boleh tengok, walaupun dia gerun juga, tapi dia masih mampu mengawal perasaan dia. Maka kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, ada seorang lelaki yang saya telah menemuinya, yang beliau adalah daripada golongan para hakim, yang mereka iaitu para hakim memiliki pengetahuan terhadap ilmu hadis dan pengalaman pemusafiran yang luas. Hakim ni biasanya kadang-kadang dia musafir nak menuntut ilmu. Sebelum jadi hakim pun dia akan menuntut ilmu. Kadang-kadang lepas masa jadi hakim pun kadang-kadang mungkin dia terpaksa menghakimi satu keadaan. Jadi dia banyak pengalaman. Jadi ada satu orang tu saya jumpa dia ni hakim, dan kita pun faham dia adalah lelaki sebab zaman dulu hakim adalah lelaki. Walaupun di segi fiqh ni berlaku perbezaan pandangan, tapi setakat kita baca sejarah-sejarah lampau biasanya hakim tu lelaki. Jadi lelaki ini cerita pada Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Beliau kata apa? Lalu lelaki tersebut benar-benar telah berkata kepada saya tentang kelebihan Sahih Al-Bukhari yang beliau telah meriwayatkannya daripada seorang. Jadi Al-Imam Ibn Abi Jamrah mendapat cerita ni
daripada seorang hakim. Hakim ni pula dia telah bertemu dengan seorang yang soleh. Okey, apa kata dia? Yang mana beliau pula meriwayatkannya daripada seseorang yang telah ditemui oleh beliau, oleh si hakim tadi. Yang orang tersebut, orang yang ditemui oleh si hakim tadi adalah daripada golongan para ketua, iaitu golongan orang-orang yang bagus, yang dianggap sebagai ketua bagi orang-orang soleh, ketua masyarakat, dipanggil asyad, sadah. Sadah ni maknanya sayyid, jamak kepada sayyid, golongan-golongan sayyid. Cuma dalam istilah kita bila sebut sayyid ni kita faham ahlul bait. Tapi kadang-kadang digunakan juga kalimah sadah, tapi bukan dimaksudkan orang yang daripada keturunan Rasulullah, tapi mereka ni orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, yang diperakui bagi mereka akan kelebihan. Maksudnya orang tahu golongan-golongan sayyid ni, golongan-golongan ketua ni, golongan-golongan tokoh masyarakat ni, mereka ada kelebihan. Mereka ada dari sudut ilmunya, dari sudut akhlaknya, dari sudut contoh suri tauladannya ada pada mereka. Bahawa orang tersebut telah berkata. Maksudnya kisah ni Al-Imam Ibn Abi Jamrah ambil daripada qadi tadi, hakim tadi. Hakim ni pula terima daripada satu orang soleh yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Apa kata orang itu? Sesungguhnya kitab Sahih Al-Bukhari tidak pernah dibaca. Sesungguhnya kitab Sahih Al-Bukhari tidak pernah dibaca pada waktu kesulitan, melainkan kesulitan itu akan dibuka. Siapa kalau dia ada kesulitan, dia ada satu benda yang ditimpa musibah contohnya, lalu dia membaca hadis-hadis Sahih Al-Bukhari, tidak akan kesempitan dia itu berterusan, melainkan Allah akan buka kesempitan dia. Allah akan bebaskan dia daripada terus dibelenggu oleh kesempitan tersebut. Ni maknanya ini pengalaman. Ini tak ada hadis. Ni pengalaman. Dia panggil tajribah. Ulama kita kadang-kadang banyak tajribah. Kalau baca zikir ini, insyaAllah dapat ni. Mana ada hadis pun kadang-kadang. Tetapi pengalaman. Dan pengalaman ini adalah satu benda yang pernah dialami oleh seseorang. Macam kita, pengalaman kita api membakar. Walaupun kadang-kadang api tidak membakar. Dan pernah berlaku pada zaman Sayyidina Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi pengalaman tu salah satu yang menjadi pegangan. Cuma bila pengalaman ni mungkin jadi, mungkin tak jadi. Cuma kata orang soleh ni tadi kepada si hakim, lalu si hakim ni cerita pada Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Orang soleh tu kata apa? Sesungguhnya kitab Sahih Al-Bukhari tidak pernah dibaca pada waktu kesulitan, melainkan kesulitan itu akan dibuka. Dibuka oleh Allah. Dan kitab tersebut tidak pernah dibawa berlayar di atas kapal, lalu kapal tersebut telah karam sama sekali. Tak pernah. Ini pengalaman. Orang dulu, orang soleh dahulu, kalau mereka ada muskilah, mereka ada musibah yang menimpa diri mereka, mereka baca Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala akan selamatkan mereka daripada musibah itu. Jadi kita pun dapat satu cara. Kalau contoh kita ditimpa musibah, maka caranya tuan-tuan, antara cara kita memohon kepada Allah untuk kita diberikan kelapangan dan diberikan jalan keluar daripada musibah tersebut, caranya adalah membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kami baca Sahih Bukhari baru ni tuan-tuan, bila kes corona tu dekat 3 bulan juga baca. Tapi itulah tiap-tiap hari baca, lebih kurang sejam. Ambillah 3 bulan. Kalau tuan-tuan baca satu hari 10 jam, lebih kurang 2 minggu selesai. Ikut package lah. Tuan-tuan berasa tak daya, buat macam kami baru ni. Tiap-tiap hari baca, satu majlis baca lebih kurang sejam. Lebih kurang dalam 3 bulan, selesai. Habis baca tu kami niat moga-moga Allah Ta'ala turunkan kadar corona dan menghilangkan virus corona ni, COVID ni daripada Malaysia dan juga dunia seluruhnya. Saya dengan kawan-kawan kami mohon mintanya pandangan Syekh Yusri. Syekh Yusri kita terus baca. Bagus. Tanya para masyayikh pun baca. Dan bila keasalnya kami mohon moga untuk selamat kaum muslimin. Jadi salah seorang guru kami kata, aku rasa lagi baik kalau kita mohon supaya seluruh manusia selamat daripada bencana ni. Tak kira muslim, tak kira bukan muslim. Lalu kita umumkan niat tu. Tak hilang lagi lah kan.
Tapi dah baca dah. Tapi turunlah juga. Moga-moga berkat juga bacaan tu. Tapi kalau tak menjadi, itu masalah saya lah kan. Bukanlah masalah hadis tu. Tapi pengalaman orang-orang soleh sebelum ni, bila mereka ada musibah, mereka akan membaca Sahih Al-Bukhari. Dan yang lebih menarik disebut di sini, tidak pernah ada kes kalau ada orang dia bawa Sahih Al-Bukhari dalam pelayaran dia, tiba-tiba kapal dia tenggelam. Main dilanda ombak sampai tenggelam isi kapal. Tak ada pengalaman lagi. Sebab tu saya sendiri, pengalaman dulu-dulu lah kan. Bila naik kapal terbang takut tuan-tuan. Takut jadi macam-macam. Mesti saya bawa satu nuskah Sahih Al-Bukhari. Sambil-sambil tu baca sikit-sikit kan. Ya Rabb, selamatkan aku dalam perjalanan ni. Jangan kau terempeh nanti kau. Tak jumpa mayat dah kan. Seram juga kan. Jadi memang saya buat tu dengan niat keberkatan Sahih Al-Bukhari tu. Saya sendiri pengalaman ni kalau naik kapal terbang, biasanya saya bawa Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari tu bawa satu jilid lah kan. Bawa satu jilid. Jadi kalau tuan-tuan lepas ni, kalau sekurang-kurangnya jadi apa-apa pun, buku yang ada depan tuan-tuan ni, Jam'un Nihayah ni, bawa dalam perjalanan tuan-tuan. Bukan sekadar bawa berjalan je lah. Sambil-sambil itu bacalah. Sambil-sambil itu baca. Jadi kita sentiasa dengan hadis Rasulullah. Dan moga-moga pengalaman orang soleh sebelum ni yang Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka daripada sebarang musibah dalam perjalanan itu juga diberikan kepada kita. Kita juga selamat daripada sebarang musibah dengan berkat Sahih Al-Bukhari. Saya pernah cerita dengan kawan-kawan. Dia kata, kalau saya simpan dalam handset macam mana Ustaz? Saya kata dalam handset tak tahulah dia termasuk sekali ataupun tidak. Jalan selamatnya bawa Sahih Bukhari. Okey. Jadi yang ni kalau orang kata mana ada dalil ni khurafat dah. Kita kata ni bukan khurafat. Ni tidak ada dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Tetapi ni pengalaman para ulama dan dinukilkan. Jadi terpulanglah kalau kita tak nak percaya, silakan pengalaman orang. Kita tak nak percaya, sepulang. Itu masing-masing punya pengalaman. Tapi pengalaman orang-orang soleh sebelum ni, mereka kalau bawa Sahih Al-Bukhari dalam perjalanan, dalam kapal lah, orang dulu musafir dengan kapal, mereka selamat dalam pemusafiran mereka. Kapal mereka tidak karam. Dan kalau ada sebarang musibah, mereka baca Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala akan keluarkan mereka daripada musibah tersebut. Okey. Lalu kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, faraghibtu ma'a barakatil hadis fi tilkal barakat. Maksudnya kalau orang belajar bahasa Arab, fi tu dia muta'alliq dengan raghibtu. Faraghibtu fi tilkal barakat ma'a barakatil hadis. Kalau kita belajar bahasa Arab, kadang-kadang kita nak cari juga setiap huruf tu dia berkait dengan siapa. Faraghibtu ma'a barakatil hadis fi tilkal barakat lima fil qulubi minas sada fala'allahu bifadlillahi an yakshifa amma biha wa an yufarrija anha syada'idal ahwa'i allati tarakamat 'alayha wa la'alla bihamli tilkal ahaditsil jalilah tu'fa minal gharaqi fi buhuril bid'i wal atham. Lalu kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah sambungannya, maka saya pun menyukai benar akan keberkatan-keberkatan tersebut. Apa dia? Kitab yang paling sahih, pengarangnya orang saleh, pengarangnya seorang yang mustajab doa, pernah mendoakan orang yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari, pengalaman orang-orang saleh yang kalau dibawa Sahih Bukhari dalam perjalanan kapal tak karam, dan kalau ada masalah baca Sahih Bukhari, Allah akan lepaskan orang itu daripada masalah. Jadi kata beliau, saya suka sangat akan keberkatan-keberkatan tersebut bersama dengan keberkatan hadis. Hadis tu sendiri memang sudah ada keberkatan. Membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bererti kita menyebut lafaz Nabi. Itu saja dah tinggi dah berkatnya. Dan kita akan berselawat kepada baginda Nabi. Berselawat kepada baginda Nabi menyebabkan Allah berselawat pula kepada orang yang berselawat. Jadi di sini pun dah ada keberkatannya. Hadis tu sendiri ada keberkatan yang tersendiri. Tambah lagi keberkatan kitab Sahih Bukhari. Keberkatan orang yang mengarangnya. Doanya yang mustajab. Mendoakan orang yang membaca kitabnya. Keberkatan pula dengan pengalaman orang-orang saleh yang mereka ada pengalaman khusus dengan Sahihul Bukhari. Maka ini menyebabkan Al-Imam Ibn Abi Jamrah suka sangat untuk menjadikan Sahihul Bukhari sebagai kitab utama beliau di dalam memilih hadis-hadis selepas itu.
Disebabkan apa? Beliau suka sangat untuk hadis-hadis ini dipilih. Disebabkan apa yang ada di dalam sanubari-sanubari manusia berupa karat. Beliau umpamakan jantung hati kita ni seumpama cermin yang gelap ataupun seumpama besi yang berkarat. Bila berkarat ni macam contohlah kita ada besi, kita ada parang, contohnya parang kita berkarat. Nak kikih tu, nak kikih dengan cara apa? Dengan dilunakkan melalui mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar hadis Nabi terpukul hati tu. Dengar lagi makin terpukul, makin terpukul. Akhirnya hati yang keras dengan karat-karat dosa itu, dia akan mula mengeluarkan dan menjentik karat-karat itu terpisah daripada hati. Lalu akhirnya dengan berkat hadis Rasulullah, hati itu kembali menjadi seperti sebilah besi ataupun satu besi yang sudah hilang, yang kembali bersinar dan tiada lagi berkarat. Itu diumpamakan. Maka saya pun menyukai benar akan keberkatan-keberkatan tersebut bersama dengan keberkatan-keberkatan hadis, disebabkan apa yang ada di dalam sanubari manusia berupa karat. Setiap kita, hati kita penuh dengan dosa, dan dosa itu seperti karat yang membalut besi. Lalu kata beliau, moga-moga kitab tersebut, iaitu kitab yang beliau nak hasilkan ni, yang beliau nak pilih daripada Sahih Bukhari ni, iaitu Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah yang ada depan tuan-tuan sekarang. Lalu moga-moga kitab tersebut dengan lebihan kurniaan oleh Allah, dengan berkat dan juga dengan keizinan daripada Allah yang mengurniakan kepada kita segala karunia dan kelebihan-kelebihannya. Moga-moga kitab ini dengan keberkatan dan kurniaan daripada Allah akan menyingkap sanubari kita daripada apa sahaja kotoran yang ada bersama dengannya, dan akan menghilangkan daripadanya, iaitu daripada jantung-jantung hati kita, daripada sanubari kita, musibah-musibah yang besar bagi nafsu-nafsu kita yang telah menimbun di atas sanubari-sanubari kita. Diumpamakan hati kita itu seperti sudah menjadi tempat longgokan sampah tu. Sudah terlonggok habis dah dosa-dosa tu di atas hati kita. Moga-moga dengan bacaan hadis itu terhilang segala longgokan-longgokan nafsu, musibah-musibah yang terhasil disebabkan kita mengikut hawa nafsu itu. Moga-moga musibah itu semuanya akan dibuang daripada terus berlonggok di dalam hati sanubari kita. Subhanallah, ayat Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Dan saya nak terjemah pun jenuh. Tapi ala kulli hal khair, alhamdulillah. Setiap tadi lebih kurang setengah jam lepas sebelum subuh tadi. Semoga dengan menanggung hadis-hadis yang mulia ini, ya Allah, bahasa Arab daripada bihamli tilkal ahadis. Mana itu pun dah menunjukkan betapa hadis ini mulia. Bukan menjinjing hadis. Setengah orang kadang-kadang kita tengok dia bawa kitab, dia bawa macam dia bawa dompet dia je. Kitab hadis tu dia sambil berjalan macam tu je. Taklah diletakkan di dada. Dia bawa macam dia bawa buku biasa. Dia bawa sok khabar. Patutnya tak boleh penghormatan kita kepada kitabullah, kepada hadis Rasulullah angkat. Tak boleh kita buat lebih kurang. Walaupun kita tahu orang yang buat tu dia tak ada niat pun nak menghina. Tetapi orang salih tak suka benda begitu. Sebab seakan-akan ia ada unsur macam kita ni tak anggap ia sebagai satu benda yang besar. Hadis Nabi ni bukan ucapan Hairul Nizam. Ucapan Hairul Nizam bolehlah buat begitu. Kalau tuan-tuan nak letak bawah kaki tuan-tuan pun layak. Dia ucapan Hairul Nizam yang tak ada guna sangat. Tetapi ini ucapan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, semoga dengan menanggung. Maksudnya seakan-akan nak junjung hadis Nabi ni dengan menanggung hadis-hadis yang mulia ini. Maksudnya dengan kita mempelajari, kita tanggung hadis ini dan kita nak bagi kepada masyarakat, sanubari-sanubari kita akan ditahan, tidak akan dilepaskan oleh Allah. Allah akan tahan dan jaga hati kita daripada lemas di dalam lautan-lautan yang penuh dengan bid'ah-bid'ah dan dosa-dosa. Moga-moga hati kita dijaga dan ditahan dan tidak dilepaskan oleh Allah. Moga-moga ia ditahan daripada jatuh di dalam lautan-lautan dosa dan lautan-lautan bid'ah, iaitu perbuatan yang setelah ditilik oleh hukum hakam bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
falamma kamulat bihasabi ma waffaqallahu ilaihi fa idza hiya 300 haditsin ghaira bid'in fakana awwalaha fakana awwaluha kaifa kana boleh juga kalau kita baca fakana awwalha tapi kena takdir sikitlah. Dia panggil dia jadi khabar apa? Khabar kana didatangkan lebih awal daripada isim kana, tapi kita baca secara biasalah. Fakana awwaluha kaifa kana badul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiruha ay wa kana akhiruha dukhul ahli al-jannatil jannah wa in'amallahi alaihim bidawami ridahu fiha fasammaituhu bimuqtada wad'ihi jam'an nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Dan nuskhah tuan-tuan wa ghayah itu juga dalam sebahagian manuskrip. Dalam manuskrip ada dua. Kadang-kadang disebut wa ghayah. Bad'ul jam'un nihayah fi bad'il khairi wa ghayatin. Maksud dia wa ghayatihi. Wa ghayatihi maksud dia wa ghayatil khair. Itu maksud dia. Cuma sebahagian nuskhah pula berbunyi fi bad'il khairi wal ghayah dengan ada alif lam. Maksud dia juga wa ghayatil khair. Walam ufarriq bainaha bitabwibin raja'a an yutammimallahu li wa likulli man qara'ahu aw sami'ahu bad'al khairi bi ghayatihi. Lalu kata Sayyidina Al-Imam Ibni Abi Jamrah, maka apabila hadis-hadis tersebut telah sempurna dihimpunkan di dalam karya ini. Setelah saya pilih-pilih nanti, sebab mukaddimah para ulama ni ada dua kemungkinan. Sama ada mukaddimah ni yang ditulis awal-awal sebelum tulis isi kandung kitab, sebelum tulis perbahasannya, atau dah himpun, dah semua selesai, last sekali baru tulis mukaddimah. Ada juga para ulama yang begitu. Biasanya kita buat begitu. Kita nak buat satu tafsir, biasanya kita akan buat dulu semua selesai, lepas tu baru kita buat mukaddimah. Cuma macam Al-Imam An-Nawawi biasanya tulis mukaddimah dulu. Sebab tu biasanya dia kata nanti saya akan buat begini-begini dan takdir Allah Ta'alanya tak siap. Sebab beliau meninggal awal. Jadi tahulah kita mukaddimah yang ditulis oleh beliau itu ditulis sebelum ditulis isi kandung kitab. Jadi di sini tak pastilah adakah Al-Imam Ibni Abi Jamrah menghasilkan mukaddimah sebelum beliau memilih hadis atau beliau dah pilih siap-siap. Lepas tu setelah siap semua pilih, beliau nak sempurnakan kitab, beliau pun tulis mukaddimah. Wallahu a'lam. Cuma di sini sebut, maka apabila hadis-hadis tersebut telah sempurna dihimpunkan dalam karya ini, dalam kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah, berdasarkan apa sahaja bentuk yang Allah telah mengilhamkan kepada saya untuk saya menuju kepadanya, ikutlah terserah ke Tuhan lah. Untuk Allah Ta'ala nak ilhamkan kepada saya, untuk saya nak buat macam mana kitab ni, nak pilih hadis yang mana, hadis yang panjang ke yang pendek ke, terserah ke Tuhan lah. Apa yang Allah nak takdirkan kepada saya. Maka setelah siap kitab nanti, maka dengan tidak disangka-sangka, hadis-hadis tersebut adalah sebanyak 300 hadis. Melainkan bilangan antara 3 ke 9 hadis. Mereka kata beliau, insyaAllah hadis saya ini berjumlah 300 kecuali beberapa bilangan hadis, iaitu kecuali lebih kurang 3 ke 9 hadis. Dan setelah kita kira, jumlahnya 297. Maksudnya kurang 3 hadis daripada 300. Atau 296 berdasarkan nuskhah sahabat kita. Maksudnya kurang 4 hadis daripada 300 hadis. Lalu kata Syekh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, maka permulaan hadis-hadis tersebut adalah bagaimana permulaan wahyu satu ketika dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semoga Allah berselawat dan memberikan keselamatan kepada baginda. Manakala pengakhiran bagi hadis-hadis tersebut adalah kemasukan ahli syurga ke dalam syurga dan penganugerahan Allah kepada mereka dengan keabadian keredaannya buat mereka di dalam syurga. Jadi kata beliau, nanti kamu akan tengok kitab kamu ataupun kitab Jam'un Nihayah ni, hadis mula-mulanya cerita tentang penurunan wahyu kepada Rasulullah. Dan hadis yang terakhir sekali adalah kisah bagaimana kita semua akan masuk ke dalam
syurga. Jadi kalau tuan tengok sekarang, hadis yang terakhir, hadis yang cerita tentang kita akan masuk ke dalam syurga. Hadis yang mula-mula cerita tentang bagaimana wahyu turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab permulaan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin adalah apabila Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Sebab dengan wahyu kita tahu hukum hakam, kita tahu apa kehendak Allah. Kalau Allah tak wahyukan kepada Nabi, macam mana kita nak tahu? Maka permulaan keindahan hidup kita ni bila kita kenal kalam Allah, kita kenal kalam Nabi. Dan kalam Allah itu turun kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam dan tak turun kepada kita semua. Maka dibicarakan awal-awal kitab ini tentang bagaimana Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditutupi dengan bagaimana nanti satu hari nanti kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Permulaan yang baik dan pengakhiran yang baik. Maka saya menamakan kitab ini dengan sebab apa yang ditunjuki oleh penulisannya. Kalau ikut cara gaya saya tulis ni, saya mulakan dengan permulaan yang baik dan saya sudahi dengan permulaan yang baik. Maka saya namakan kitab saya ini dengan nama Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Yang bermaksud, kalau kita tengok maksud dia, pengumpulan pengakhiran pada permulaan kebaikan dan penghujung, iaitu penghujung kebaikan. Saya mikir lama, apa sebenarnya Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah? Penghimpunan pengakhiran pada permulaan kebaikan dan penghujung kebaikan. Mikir apa maksud Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah? Adakah maksudnya Al-Imam Ibn Abi Jamrah nak menghimpunkan pengakhiran di dalam, nak himpunkan, nak ambil pengakhiran, lupa akhiran tu dibubuh, diletakkan di dalam awal kebaikan dan penghujung kebaikan? Tak faham saya. Moga-moga maksudnya adalah beliau nak mengatakan ini adalah kitab yang menghimpunkan kesudahan bagi segala permulaan kebaikan. Banyak-banyak permulaan kebaikan, saya pilih yang paling penghabisan sekali, yang paling bagus sekali. Nihayatul amr. Last sekali lah. Yang paling hebat sekali. Dalam banyak-banyak hadis cerita tentang permulaan kebaikan, maka saya pilih yang paling penghujung sekali. Yang paling bermutu sekali. Walaupun semuanya bermutu. Iaitu membicarakan tentang penurunan wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak menghimpunkan dalam kitab ini yang paling bermutu sekali dari sudut permulaan kebaikan dan yang paling bermutu sekali dari sudut pengakhiran kebaikan. Dalam banyak-banyak hadis yang cerita tentang pengakhiran yang baik, yang paling tinggi sekali apa dia? Yang paling last sekali apa dia? Yang paling bermutu sekali apa dia? Masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu moga-moga masuk Jam'un Nihayah, ai jam'u khulasatil khulasah. Moga-moga itu maksudnya jam'u khulasatil khulasah fi bad'il khairi wa ghayatil khair. Itu moga-moga maksudnya, sebab jenuh juga nak faham tu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kalau tuan-tuan ada faham maksud lain, silakan. Jadi jam'un nihayah fi bad'il khairi wal ghayah, beliau nak menghimpunkan dalam kitab ini hadis-hadis yang menceritakan hadis paling tinggi sekali tentang permulaan yang baik dan hadis yang paling tinggi sekali pada pengakhiran yang baik, dan di tengah-tengah tu dengan kepelbagaian hadis-hadis yang macam-macam. Saya tidak akan memisahkan di antara hadis-hadis itu dengan meletakkan bab. Sebab tu dalam buku kita ni tak ada bab. Setiap hadis tu datangkan hadis secara sardan gitu, tanpa diletakkan hadis ni dalam bab apa, dalam bab apa. Kalau kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, setiap hadis tu akan diletakkan bab dia. Hadis ini dalam bab apa, hadis ini dalam bab apa, dalam tajuk apa. Tapi dalam kitab Jam'un Nihayah ni tak didatangkan bab. Sebab beliau memang nak meringkaskan. Beliau kata, kalau rajin tengoklah. Kalau rajin fikirlah apa babnya. Kalau rajin bukalah Sahih Al-Bukhari, tengok hadis ini dalam bab apa. Kalau kamu nak tambahlah pengetahuan. Seakan-akan begitu maksud beliau.
saya memilih nama tersebut. Allah, nak katanya nak namakan kitab pun bukan biasa-biasa. Beliau memilih dengan begitu teliti. Kata beliau, saya memilih nama tersebut bagi kitab ini, Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah, dengan harapan. Ada unsur harapan. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab para ulama, kadang-kadang bab-bab yang disusun tu ada nilai harapan. Baca kitab fiqh contoh, awal-awal perbahasan fiqh, Kitabut Taharah. Last sekali Kitabul Itq. Awal-awal kitab tentang pembersihan. Cara nak istinja lah, apalah. Cara nak berwuduk lah, nak bertayamum lah, nak qada hajat lah, nak mandi junub lah. Last sekali kitab-kitab fiqh yang besar, dia akan cerita tentang perbahasan tentang membebaskan hamba. Kenapa pembebasan hamba sebut last sekali? Kenapa awal-awal sebut pasal at-taharah? Kenapa tak cerita dulu pembebasan hamba awal-awal ke? Lalu para ulama kata dia letakkan Kitabut Taharah dengan satu harapan, moga-moga kita ini bersih jiwa kita. Bukan sekadar bersih jasad, tapi rohani kita juga bersih. Dan moga-moga pembersihan jiwa ini dia akan membawa yang terakhir sekali, kita dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Dia punya apa, konsep dan dia punya falsafah di sebalik penulisan tu. Jadi dalam kitab ni kata beliau, saya memilih nama tersebut, iaitu Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah, bagi kitab ini dengan harapan Allah akan menyempurnakan buat saya dan buat semua yang telah membaca kitab ini. Maknanya moga-moga kita juga mendapat doa mustajab daripada Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Dengan harapan Allah akan menyempurnakan. Maksud menyempurnakan di sini adalah menghimpunkan, mengumpulkan. Allah, moga-moga Allah akan menyempurnakan buat saya dan buat semua yang telah membaca kitab ini atau telah mendengarnya. Kalau dia tak nak baca pun, kawan-kawannya dia datang dengar. Tak apalah, yang penting dia biasa dengar kitab ni walaupun dia tak membaca. Macam Syekh tahu siapa tak bawa kitab pun tak kisah. Macam tu pula maksudnya. Tapi kitab dah habis dah. Kalau tuan nak beli pun dah tak ada dah. Tapi tak apa. Saya sambil-sambil tu saya terjemah. Datangkan teks, boleh tengok dalam grup WhatsApp. Buat saya dan buat semua yang telah membaca kitab ini atau telah mendengarnya, iaitu mendengar kitab ini, akan permulaan kebaikan. Saya mengharapkan moga-moga Allah menyempurnakan permulaan kebaikan bersama dengan mencapai penghujung bagi kebaikan. Jadi kata Al-Imam Asy-Syanwani dalam hasyiah beliau ketika menghuraikan maksud Imam Ibn Abi Jamrah ni, kata beliau Al-Imam Ibn Abi Jamrah berdoa ataupun menulis nama kitab ini dengan satu pengharapan sebagaimana kitab ini ditulis pada bicara tentang awal-awal kebaikan. Dan ditutup dengan pengakhiran bagi kebaikan, maka beliau mengharapkan untuk beliau dan juga pada siapa yang membaca kitab ini, untuk Allah Ta'ala himpunkan bagi orang itu permulaan kebaikan bagi dirinya secara ukhrawi, iaitu berjaya meninggal dunia sebagai seorang Muslim. Sebab selagi kita belum meninggal sebagai seorang Muslim, kita masih lagi dalam keadaan resah sebenarnya. Tak tahu apa nasib kita akan datang. Sekarang Alhamdulillah, tapi akan datang macam mana. Tapi bila berjaya mati sebagai seorang Muslim, awal-awal kebaikan dari sudut ukhrawi yang kita telah terima. Sehingga kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, guru kami, siapa yang berjaya meninggal sebagai seorang Muslim, itulah karamah dia. Karamah seorang Muslim adalah apabila dia telah berjaya meninggal dunia sebagai seorang Muslim. Semoga dihimpunkan bagi kita, kata Al-Imam Asy-Syanwani, Al-Imam Ibn Abi Jamrah mengharapkan moga terhimpun buat beliau, buat siapa membaca kitab ini dan mendengarnya, dihimpunkan bagi dirinya akan permulaan yang terbaik, iaitu mati sebagai seorang Muslim, dan pengakhiran yang terbaik, iaitu yang membawa penghujungnya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mati sebagai seorang Muslim, hujung dia apa dia? Itu kebaikan yang mula-mula dari sudut kehidupan akhirat kita, dan penghujungnya adalah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah sebagai penutup bagi mukaddimah, dan kita pun nak tutuplah kitab ni. Kita masuk hadis ni hari pertama tentang Badu'ul Khair, iaitu hadis tentang
wahyu nanti pada pertemuan akan datang. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi pula kita nak bertemu. Fanas'alullaha al-karima rabbal arshil azim an yaj'alaha liqulubina jalaan. Boleh juga dibaca jilaan. Cuma bila baca jila dia ada arti yang lain, jala ada arti yang lain. Dia beza baris je tapi makna berbeza. Tapi bila kita tengok-tengok tak ada masalah pun kalau kita nak mengertikan berdasarkan mana-mana kalimah tadi. Fanas'alullahal karim rabbal arshil azim an yaj'alaha liqulubina jalaa. Kalau jala maksud dia wuduha. Wuduh iaitu dia jadi apa, terang benderang, jelas, kejelasan. Itu kalau kita baca jalaa. Tapi kalau kita baca jilaa, jila dengan huruf baris bawah pada huruf jim, jila dia akan memberi maksud menghilangkan. Menghilangkan. Maksud dia menghilangkan sebarang dosa daripada hati kita. Dia jadi jila maksud dia menghilangkan. Izalah. Tapi kalau jala dia berarti wuduh. Dia berarti al-wuduh iaitu kejelasan. Dalam buku tuan-tuan saya barikan jalaan dan Syekh Yusri pun sewaktu membaca beliau baca jalaa. Tapi sebagian ulama kata jila pun tak ada masalah. Fanas'alullahal karima rabbal arshil azimi an yaj'alaha liqulubina jalaa jilaa walida'i dinina shifaa bimannihi la rabba siwah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kata beliau, maka saya memohon kepada Allah yang maha mulia, yang merupakan Tuhan bagi arasy yang besar. Dalam banyak-banyak makhluk Allah yang saiznya paling besar adalah arasy. Arasy ini singgah sana. Singgah sana arasy Allah maksudnya singgah sana Allah. Cuma macam mana bentuk makhluk Allah yang Allah namakan ia sebagai singgah sana ni, macam singgah sana raja ke? Wallahu alam, kita tak tahu. Hanya Allah sajalah yang tahu. Tapi dalam banyak-banyak makhluk yang paling besar sekali adalah arasy Allah. Arasy Allah. Dan sebagian ulama disebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Katanya kursi itu adalah arasy. Ada juga yang mengatakan kursi itu adalah pelapik kaki yang ada di arasy. Jadi kalau macam kalau kita tengok raja, dia duduk atas singgasana dia, kaki dia akan ada pelapik tu. Dia kaki dia tak berjuntai. Kaki dia ada tempat pijak. Tempat pijak bagi arasy tu kata ulama sebahagian itu adalah kursi. Kalau kursi pun sudah sebesar langit dan bumi, bagaimana arasy? Ada ulama faham gitu. Ada ulama faham wasi'a kursiyuhu ay wasi'a arsyuhu. Maka kata beliau, maka saya memohon kepada Allah yang maha mulia, yang merupakan Tuhan bagi arasy yang besar, agar dia iaitu Allah akan menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai penghapus karat yang ada pada sanubari-sanubari kami. Ini kalau kita baca jilaa. Tapi kalau kita baca jalaa, dia akan jadi saya memohon kepada Allah agar menjadikan hadis-hadis ini sebagai penerangan, sebagai kejelasan buat hati saya. Dengan sebab hadis, hati saya terang benderang. Boleh juga kita faham begitu, tak ada masalah. Dan menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai kesembuhan buat penyakit agama kami. Islam ni tidak berpenyakit, tapi kita yang berpenyakit. Maksud dia penyakit yang sudah menimpa diri kami dalam beragama. Bukan agama kita ni berpenyakit. Agama Islam ni bagus, mulia, tak ada sebarang cacat cela, tak ada sebarang sakit yang perlu diubati. Tetapi yang perlu diubati adalah yang beragama itu. Cuma di sini dia guna dalam unsur majaz sebagai kesembuhan buat penyakit agama kami. Maksudnya yang beliau masukkan buat kami yang beragama dengan agama ini. Semoga kami ni, hati kami ni dapat dibersihkan kesakitan yang ada pada hati kami yang mahu beragama dengan agama yang mulia ini. Dengan sebab kurniaannya, yang kami hanya akan terima perkara tersebut dengan sebab kurniaan daripada Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allahumma amin. Moga-moga hati kita juga akan bersinar dan akan hilang karat-karatnya dan hilang penyakit yang menimpa diri kita dalam beragama dan dalam memeluk agama Islam ini. Semoga Allah
telah berselawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad yang merupakan penutup para nabi. Segala pujian adalah untuk Allah yang merupakan Tuhan bagi seluruh alam. Di sini kalau kita perasan disebut wasallallahu, tak disebut wasallama. Ulama-ulama awal mereka berpendirian kalau sebut wasallallahu tak sebut wasallam tak ada masalah. Tapi kalau ikut mutaakhir Syafi'iyah, ulama-ulama yang mutaakhirin dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, antaranya Al-Imam kalau ikut-ikutnya antara yang sebut perkara ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau menurut beliau kalau menurut ulama-ulama mutaakhirin di kalangan ulama-ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita sebut wasallallahu dan tak sebut pula selepas tu wasallam, makruh. Makruh kalau kita sebut wasallallahu tak sebut wasallam, melainkan dalam 3 keadaan. Sekiranya salawat itu warid daripada Rasulullah. Contoh dalam tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis sebut itu. Cuma sebagian ulama kata tambahlah Sayyidina atas rasa hormat. Tapi dalam isu ni ada khilaf di kalangan Asy-Syafi'iyah. Ada yang kata kekal dengan cara yang Nabi ajar tanpa Sayyidina. Sebab Nabi ajar itu sebab dia dalam solat, dalam ibadah. Macam dalam azan dan sebagainya. Ada ulama kata Nabi walaupun tak sebut tapi Nabi sebenarnya atas rasa merendah diri, maka tambahlah Sayyidina untuk meninggikan darjat Nabi. Di dalam isu ni sendiri pun para ulama Asy-Syafi'iyah ada 2 pendapat. Dalam mazhab kita sendiri ada 2 pendapat. Saya sebut ni jangan tuan-tuan kata dia tak sebut Sayyidina ni. Jangan cepat ukur orang. Jangan cepat ukur orang. Kadang-kadang dia berpegang dengan pandangan yang ada dalil, yang ada sandaran yang kuat. Jadi kalau ikut Al-Imam An-Nawawi, ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i berpendapat makruh kalau kita sebut wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contoh saja, maka makruh. Kita kena sebut wasallim ataupun wasallam, ikut selawat kita lah. Kita sebut Allahumma salli, maka wasallim. Kalau wasallallahu wasallam, dia punya sambungan dia. Melainkan dalam 3 keadaan. Yang ni tak apa, kita sebut wasallallahu tanpa wasallam. Yang pertama, sekiranya zikir itu adalah warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita menyampaikan salam di hadapan Rasulullah. Masa kita ziarah Rasulullah, kita ziarah Nabi, kita sebut assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera buat anda, wahai Rasulullah. Kita sebut assalamu alayka wassalatu aydan alayka. Kita sebut itu. Kita sebut assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Tak. Kita sebut assalamu alayka ya Rasulullah semata-mata kerana ketika itu kita berada di hadapan Rasulullah, dan cara salam Nabi di depan-depan Nabi kita tak sebut as-salatu wassalam. Betul sahabat Nabi pun jumpa Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau kita berbicara dengan Nabi sewaktu kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah 2 dah. Yang nombor 3 apa tuan? Yang nombor 3 saya pun dah terlupa. Yang nombor 3 saya pun dah terlupa. Dia jadi ada kejutan sikit lah. Sebut 3. Nampak begitu yakin. Nombor 3 pula saya terlupa. Ada siapa ingat? Dia ada 3 keadaan. Ketika kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selawat kita tu selawat yang warid daripada Rasulullah, main Nabi ajar begitu, maka kita pun sebut begitu. Dan yang ketiga nampak gayanya tak ada siapa yang ingat. Ada siapa ingat? Kalau tak diingat, maknanya yang ketiga kita tangguh ke majlis yang seterusnya. Dia buat ada sambungan dia sikit kan. Elok juga lupa tu, jadi kita ada sambungan. Ada satu lagi yang tak settle. Jadi dia menyebabkan kena hadir ni sebab ada satu lagi tak tahu. Kalau cuma yang rajin boleh buka adalah Hasyiah Al-Bajuri ala Syarh Ibn Al-Qasim Al-Ghazi. Ada dia sebut 3. Kebetulan saya semalam study, udahnya terlupa yang satu tu. Biasalah kalau semua orang ingat itu orang gila. Kalau kita lupa-lupa sikit-sikit tu tak apa. Okey, insya-Allah. Jadi ada satu yang saya terlupa. Jadi kita akan lihat satu yang berbaki. Cuma kenapa pengarang tak sebut wasallam?
Mungkin pengarang berpendirian dengan pandangan ulama yang mengatakan tak ada masalah untuk sebut as-salatu tanpa as-salam. Dalam masa yang sama, pengarang bukan bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibn Abi Jamrah bermazhab dengan mazhab Al-Imam Malik bin Anas. Jadi mungkin beliau berpendirian dengan pandangan para ulama yang mengatakan tidak mengapa untuk tidak menyebut, tidak mendatangkan kedua-duanya sekali. Sebut as-salatu tanpa as-salam. Tapi kalau ikut mutaakhiri Syafi'iyah, yang bagusnya adalah disebut kedua-duanya sekali. Sebut as-salatu dan juga as-salam. Masih kalimah as-salah dan juga as-salam. Ataupun contoh kalau kita sebut Allahumma salli wa sallim. Begitu. Kalau sallallahu alaihi wasallam. Jadi digabungkan sekali kalimah as-salatu dan seumpamanya dan as-salam serta seumpamanya. Melainkan 3 keadaan. Kalau pertama alhamdulillah dah tahu, kedua dah tahu, yang ketiga yang nak menerang pun lupa. Jadi insya-Allah kita tunggu ke minggu depan untuk kita lihat yang ketiga. Tapi lepas bagi tahu yang nombor 3 tu, insya-Allah rasa tak lupa dah. Sebab kita yang terlupa ni bila kita tengok sekali lagi, insya-Allah tak lupa dah, biiznillah. Insya-Allah subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar tu saja dan kita dah lebih masa dah sebenarnya, tak sangka saya, tapi saya memikirkan sebab kita nanti bertangguh pula tak masuk ke dalam hadis yang seterusnya. Jadi ala kulli hal saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan di atas keterlanjuran masa dan semoga doa Al-Imam Ibnu Abi Jamrah yang mengharapkan siapa yang membaca kitab ini Allah Ta'ala bersihkan hatinya daripada karat-karat dosa. Moga-moga makbul dan moga-moga kita mendapat keberkatan tersebut. Allahumma amin. Moga-moga hati yang keras menjadi lembut dengan mendengar untaian sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang kotor akan mula ingin dibersihkan apabila mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekadar itu saja rasanya. Ada seorang persoalan sebelum tutup? Silakan. Yang nombor 3 kah? Adakah itu yang ketiga? Adakah itu yang nombor 3? Iaitu tidak makruh itu sekiranya yang berselawat adalah kita. Nanti saya cek balik. Rasanya itulah. Tapi ala-kullah saya tak pasti. Nanti kita cek balik. Sebenarnya nak bagi tahu tu. Tapi dia dalam bahasa yang lain. Nanti kita cek nombor 3. Rasanya itulah. Tapi saya tak pasti. Kita tak berani nak buat kenyataan. Okey. Ala-kullah terima kasih. Jazakumullahu khairah. Ada soalan lain? Dalam bab? Okey. Mungkin juga kita nak faham gitu. Cuma Al-Imam Asy-Shinwani beliau nyatakan maksud Al-Imam Ibn Abi Jamrah menurut beliau lah. Menurut Al-Imam Asy-Shinwani maksud kebaikan, permulaan kebaikan yang diharapkan oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah itu merujuk kepada kematian secara husnul khatimah. Tapi kalau kita fahami kebaikan, kita mengharapkan agar kita diberikan permulaan bagi kebaikan. Maksudnya kita dah dapat macam-macam kebaikan dah. Kita nak harapkan apa lagi? Permulaan apa? Kita dah macam-macam dapat kebaikan keduniaan. Jadi sebab itu mungkin penyebab Al-Imam Asy-Shinwani berpendirian maksud yang diinginkan, permulaan kebaikan yang diinginkan oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah adalah kematian sebagai seorang Muslim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya rasa sekarang itu dahululah. Kalau ada soalan sambil-sambil kita menyembang nantilah kalau ada. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.